Okay, nampak tak yang saya punya slide presentation ni? Dia gelap je cikgu. Cikgu nampak tak? Sudah nampak tak? Yang saya nampak dia gelap. Dia gelap. Sekejap. Nampak pula sekejap Selalu okey tu. Sekejap Atau saya hantar slide tu dekat cikgu, cikgu nak share ke? Boleh juga. Boleh ke macam tu? Saya hantar dekat Telegram cikgu Cikgu Hayati boleh? Bagi dekat saya pun tak apa. Yang saya message hari tu. Okey, cikgu tolong hai balik kat saya tak nampak mesej cikgu, banyak sangat mesej kat Telegram. Sama ke dengan bahan untuk student tu? Tak sama, dia ada extra. Sekarang nampak tak cikgu? Masih tak nampak. Dia gelap tak tahulah, saya dah share dah macam hari tu. Present now tu kan? Bukan present now kan? Tapi tak. Ya. Tak nampak lah. Taklah saya hantar kat cikgu. Okay. Okey cikgu, sekarang nampak cikgu? Oh nampak, okey alhamdulillah. So saya dah boleh mula kan? Ya silakan, terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Seperti yang kita tahu, nama saya Puan Sakinah Begum binti Zainal Abidin. Alhamdulillah ada rezeki mengajar selama 18 tahun. InsyaAllah akan diteruskan berkat doa semua. Okey. Jadi saya rasa ini first time saya bersama dengan Mahat Hamidiyah. Sebenarnya dah banyak sekolah jemput saya lah. Yang saya kebanyakannya insyaAllah saya kesempatan yang ada tu saya pergilah juga. So mungkin kesempatan saya yang pertama bersama Mahat Hamidiyah. Alhamdulillah. Jadi ini rezeki yang Allah bagi bersama kita lah. So apa yang saya sharing hari ini 2 jam adalah lebih kepada teknik menjawab. Sebab cikgu percaya konten tu cikgu awak lagi pandai ajar daripada cikgu. Tapi mungkin apa yang saya share ni ialah hasil saya menghadiri bengkel, perbincangan dengan KPM, JPN semasa menanda. So apa perkara-perkara yang kita tak nak ulang balik kesalahan yang sama, supaya kita jangan lakukan kesalahan sama semasa kita menjawab semasa exam kita next year 2021 lah. Okey, untuk pengetahuan awak, kadang cikgu bercakap orang putih sikit. Bukan sebab apa, sebab dah biasa cakap in English kan.
So jadi saya rasa simple English pun faham kot. So saya akan cuba bagilah apa input-input yang kita dapat kongsikan bersama, insyaAllah 2 jam ni Okay. So hari ni kita meluangkan 2 jam bersama saya dan saya pun bersama anda. Kenapa kita ada kat sini? Jadi 2 jam tu bukannya lama sangat kita just macam concentrate 2 jam apa input kita dapat So kita ada kat sini hari ini 2 jam bersama-sama kerana kita punya aim ialah A+. InsyaAllah hasil usaha kita bersama, hasil doa cikgu-cikgu dan ibu bapa kita. Tapi kalau kita tak berusaha, memang A+ tu sukar didapati. Murid-murid selalu tanya, cikgu boleh ke dapat A+? Boleh, kenapa tak boleh? Kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Betul tak? Kan? Okay, so fokus cikgu sebenarnya hari ini is paper 2. Cikgu nak fokus kepada paper 2. Okay, walau bagaimanapun sebab this is the last year kita guna format ni. Minggu depan pun cikgu ada terlibat dengan KPM untuk penataran format baru yang adik-adik awak nak gunalah untuk form 4 tahun ni. So diorang dah lain dah cerita dia. So yang ini untuk yang kita ni last year kita nak guna format ni. Format ni memang dah lama. Okay. So kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Okay, cuba tengok kertas 1. Kertas 1 tu kita ada aras pemikiran. Aras pemikiran ni paling mudah sampai paling sukar. Okey, untuk kertas 1 dia hanya melibatkan pengetahuan, tahu apa tu kimia, tahu, okey. Lepas tu faham dan juga aplikasi. Jadi kalau awak tengok tahu, kalau cikgu tanya apa itu asid? Takkan tak tahu asid tu apa, betul tak? Faham. Oh, macam mana nak cari nombor bilangan proton apabila diberikan nombor nukleon dan nombor proton? Katalah diberi nombor nukleon 23, nombor proton 11. Jadi cikgu tahu macam mana nak kira neutron. Of course 23 tu kita kena tolak 11. Jadi kita faham, kena tolak. Kalau tolak baru dapat bilangan proton. So faham tu ada dalam 15 soalan. Aplikasi, soalan yang ke-35 sampailah ke-50 tu baru aplikasi. Aplikasi maksudnya dia melibatkan a little higher level. Maksudnya kita mungkin ada calculation, apply on daily use. Sekarang kita ada kebat, soalan kebat yang berkait dengan kehidupan kita seharian. Kadang-kadang dalam silibus tu tak ada je. Cikgu tu macam dah ajar konten, tapi bila soalan keluar, alamak cikgu tak ajar. Bukan cikgu tak ajar, dia how you apply content tu pada soalan itu. Itulah berada dekat aplikasi. So di sini untuk paper 1 untuk dapat A+, 40 markah mesti dalam tangan. Okey. Susah ke nak dapat 40? Tak susah. Cuba tengok. Pengetahuan tu 1 hingga 20. Kefahaman 21 hingga 35. So soalan 1 sampai 35 kita tak boleh salah. Tak boleh salah sebab dia level yang sangat rendah dan sangat mudah. Mungkin kalau nak melakukan kesilapan, mungkin soalan 36 dan ke atas. Okey, tapi janganlah buat salah. Kalau kesilapan tu kita pun tak boleh elak. Takkanlah kita tak boleh dapat at least dalam 15 tu dekat aplikasi tu another 15 marks, 10 marks. Okey, jadi kat situlah kita nak pastikan untuk dapat A+ tu 1 sampai 35 tu tak boleh salah. Caranya buat latihan objektif. Buat pastikan 1 sampai 35 tak salah. Lepas tu kita cuba lagi grab markah untuk soalan 36 sampai soalan 50. Okey. Itu untuk paper 1. Untuk paper 2 pula. Kita tengok Paper 2 dia ada higher level sikit. Dia ada start dengan pengetahuan, kefahaman. Lepas tu buat ni tak present, show. Cik Isagina punya PowerPoint. Bagi besar sikit. Bagi besar nak dia jadi presentation. Okay, thank you. Ni okey. Okay. Yang ni okey. Okey. So untuk paper 2 kita ada higher level. Kita ada pengetahuan 14 markah, kefahaman 21 markah, aplikasi 29, analisis 21, sintesis. Maka dia ada higher level kat situ. Tapi insyaAllah kalau kita selalu buat latihan tu tak adalah susah sangat pun.
Jadi maksudnya dekat paper 2 tu masih ada low level of questions, maksudnya low thinking level. So kita boleh aim markah banyak dekat situ. Lepas tu yang higher level tu analisis dengan sintesis. Kita kena fikir nak jawab tu adalah dalam 46 markah. Jadi 46 markah kita try to score. Yang untuk markah yang lagi 54 tu dah ada dalam tangan sepatutnya. Sebenarnya orang kata paper 2 susah. Tak, sebenarnya boleh je. Kalau especially yang bahagian struktur tu, soalan 1 sampai 6 tu patutnya kita dah boleh achieve lah. Okay, insyaAllah. Okay, untuk kertas 3 pula 50 markah semuanya datang daripada kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains apa contohnya? Membina hipotesis, pemboleh ubah, prosedur, penjaluran data, dan juga membina penyataan masalah atau tujuan eksperimen. So dia lebih kepada jumlah kepada science process skill, kemahiran proses sains. Tahun lepas saya pun ada terlibat menanda kertas 3. Rupanya kertas 3 ni bila cikgu tanda, dia tak boleh bagi kosong. Bukan tak boleh, dia susah nak bagi kosong. Contohnya, dia suruh membina hubungan. Bina hubungan antara kepekatan larutan natrium thiosulfat dengan kadar tindak balas. Sepatutnya murid kata apabila kepekatan ataupun semakin bertambah kepekatan larutan natrium thiosulfat, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey, itu hubungan yang sepatutnya lah untuk dapat 3 markah. Satulah murid itu membina semakin bertambah kepekatan larutan natrium thiosulfat, semakin berkurang kadar tindak balas. Hubungan itu salah. Jadi sepatutnya dapat kosong. Tidak, paper 3 dia tetap akan bagi at least 1 mark. Kenapa? Sebab dia dah membina hubungan, ada nampak hubungan, tapi hubungan itu salah. Okey? Jadi di sini kita kena tahu, maksudnya paper 3 ni cuba je jawab, mesti ada markah. Susah, sukar untuk bagi kosong. Tak. Jadi dia bapak kosong tu bila tempat tu kosong sahaja, tak ada jawapan. Tu senang sebenarnya, asalkan awak jawab. Okey? Okey, seterusnya cikgu pergi kepada ni. Cikgu ada beberapa tips nak share dengan awak supaya you don't do the same mistake again and again. Yang pertama, kalau soalan bermula nama, maka anda kena berikan nama, bukan formula. Nama sahaja. Contoh, namakan unsur utama yang ditambah kepada kubrum untuk menghasilkan gangsa. Okey? Jawapan dia timah. Ada murid menjawab SN. SN adalah formula. Jadi kalau dia minta nama, bagi nama, jangan bagi formula walaupun kita memang pandai bab-bab formula. Okey? Mesti bagi nama. Okey, nombor 2, nyatakan. Nyatakan maksudnya tulis jawapan dengan tepat sahaja. Tak perlu penerangan lanjut. Contohnya, nyatakan satu ciri asid. Dia minta satu je. Biasa markah dia 1. Anda pun jawab asid boleh menukar kertas limas biru kepada merah. Tak perlulah cerita lagi asid, bla bla bla, asid, bla bla bla, asid. Bagi banyak sangat cerita. Tak payah sebab markah dia 1. Just bagi 1 yang betul dan you confident. Let's say katalah awak bagi 3 ayat. Okay, asid. Kalau nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3 salah. Jadi markah dia kosong. Kenapa markah dia kosong? Kerana the wrong cancel the right. So dah tak ada markah kat situ, markah kosong. So di sini awak kena tahu bahawa kalau dia minta markah, dia minta 1, bagi 1 yang tepat. Tak payahlah bagi banyak. Kalau 3 awak bagi tu betul, selamat. Kalau 1 salah, tak ada markah Jadi bagi 1. Kalau dia minta 2, bagi 2. Jangan nak lebih-lebih lah. Kalau lebih-lebih, pastikan betul. Bukan tak boleh, tapi pastikan betul. Okey? Okey, seterusnya nyatakan pemerhatian.
Pemerhatian ialah apa yang kita boleh lihat dengan mata sahaja. Kita boleh lihat dengan mata. Maksudnya kan, kita tak boleh membuat inference menggunakan akal kita, otak kita. Okey, apa saya nampak? Contoh, tuliskan apa yang boleh diperhatikan secara fizikal saja, apa yang kita nampak. Nyatakan pemerhatian apabila pita magnesium dimasukkan ke dalam asid hidroklorik. So kita tahu asid hidroklorik campur magnesium, hasil dia ialah magnesium klorida campur gas hidrogen. Yang cikgu nampak dekat sini, larutan magnesium klorida itu tanpa warna, manakala gas hidrogen pun ialah gas tanpa warna. So awak jawab gas hidrogen terhasil. Okey, masalahnya semasa tindak balas tu kita nampak gas tu terbebas melalui pembuakan. Ada nampak gas tanpa warna. Gas tanpa warna memang kita tak boleh nampak. Contoh gas oksigen, mana nampak kan? So kita tak boleh bagi pemerhatian sama ada kita kata gas tanpa warna terhasil, salah, atau kita kata gas hidrogen terhasil. Memanglah gas hidrogen tu terhasil, tapi gas hidrogen terhasil tu kita dah guna akal fikiran kita dah buat inference. Tak boleh. Jadi cuma kita nyatakan bahawa pembuakan atau gelembung gas tidak berwarna terhasil. Sebab cikgu semasa eksperimen nampak gelembung. Gas tanpa warna tak nampak. Okey? Seterusnya, harap tak laju lah ya. Kalau laju, slowkan saya. Cikgu laju ke? Boleh ikut ke? Okey cikgu. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemerhatian. Pemerhatian perubahan warna. Okey. Perubahan warna ini mesti daripada warna asal kepada warna akhir. Contohnya, nyatakan pemerhatian anda ke atas larutan kupron 2 sulfat. So, mesti nyatakan warna asal. Warna biru siapa? Menjadi tanpa warna. So, warna biru larutan kupron 2 sulfat menjadi tanpa warna. Kat sini ada 3 parameter kalau awak tengok. So, 3 perkara. Satu, warna asal dia. Warna siapa? Jadi apa? Baru dapat full mark, 1 markah. Sebab mungkin dalam tindak balas tu kita menggunakan 2 bahan kimia. Kita tak tahu, kita nak nyatakan pasal siapa. Okey, jadi kena sebut warna biru larutan kupron 2 sulfat menjadi tanpa warna. Okey. Itu cara nak menjawab bahagian pemerhatian warna. Okey. Okay, seterusnya cikgu pergi kepada kalau key point dia start dengan terangkan. Terangkan maksudnya dia lebih mendalam. Okay, so you kena berikan jawapan dengan sebab untuk menerangkan fakta penyataan prinsip. Okay, di sini cikgu nak ulang balik semula. Cikgu bukan datang nak ajar konten. Cikgu awak lagi pandai ajar. Cikgu lebih kepada nak nyatakan apa yang perlu ada dalam jawapan anda, teknik untuk kita nak full mark. Okay, contoh, terangkan mengapa gangsa lebih keras daripada kupron tulen. So, ramai murid dia akan jawab gangsa gini-gini, gangsa. Tapi murid tak akan cerita pasal kupron tulen pula. So, dalam soalan kita, dalam jawapan kita perlu cerita pasal gangsa. Lepas tu kita kena cerita pula dalam kupron tulen macam mana. So kalau tengok dalam sini, jawapan ni pun tak berapa tu Dalam kupron tulen, atom-atom boleh menggonsor antara satu sama lain. Okey. Dalam gangsa pula, atom timah mengganggu susunan atom kupron dan membentuk lapisan. Maka ini akan menghalang penggelosoran atom kupron. So jawapan dia dah cerita pasal kupron tulen. Dia cerita pasal dalam gangsa. Barulah kita dapat full mark sebab kebanyakan murid dia akan jawab pasal one side je. Dia tak jawab the other side. Okay. Seterusnya, nombor 5. Apa yang anda faham? Okay. Apa yang anda faham ni ialah definasi. Kat mana nak ambil definasi? Kitab kita adalah buku teks. Buku teks sahaja. Okay.
saya percaya ramai yang menggunakan buku reference. Sebenarnya untuk buku teks, cikgu pun dah terlibat daripada kulit ke kulit, menilai, setiap kali tukar English ke Malay ke English. So far, rasa tak ada error lah dari segi definition. Definition ni mesti ambil sebiji daripada buku teks. Kita tak boleh buat definition kita sendiri. Ada yang definition betul-betul dia nak tepat, okay? Kadang-kadang reference books ada dia punya definition yang tak berapa tepat. So balik kepada buku teks. Sebab kementerian pun cakap, kalaulah definition dalam buku teks itu salah, kalau dan murid ikut, maka murid tetap dapat full mark. Tapi kalau anda ikut definition dalam reference books, memang tak dapat markah. So far definition tak ada masalah okay. Jadi anda kena beri definition dengan tepat. Contoh, apakah yang anda faham dengan perkataan hidrokarbon? Jadi anda jawab, hidrokarbon adalah sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Itulah jawapan sebenar. Tapi kalau anda jawab sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen tanpa perkataan sahaja, maka dah salah. Faham tak maksud cikgu? Jadi walaupun sekadar alamak cikgu sahaja je pun takkan salah. Memang salah sebab tak ikut buku teks. So kita kena pegang kepada definition. Cikgu banyak ni definition. Okay, apa kita boleh buat? When we do revision from chapter to chapter, by this time kita dah start kita punya latih tubi lah. So bila kita jumpa definition, kita ada satu buku definition, definasi kita boleh tulis, okay, bab 2, apa definasi. So when we always refer to definasi tu, maka lama-lama kita macam dah boleh terhafal definasi tu. Sebab tak adalah bila soalan buat revision cari soalan keluar baru nak belik mana buku-buku rujukan kita nak cari definition. Okay, itu caralah. So still sekarang kita ada masa, kumpulkan definition, so kita try to digest supaya lama-lama kita ingat. Okay? Cikgu, boleh tanya tak? Nak tanya balik. Kalau untuk perkataan hidrokarbon tu kena mention ke ataupun tak payah? Just tulis sebatian yang mengandungi sekian-sekian tu. Ke kena tulis juga hidrokarbon adalah? Mesti ambil balik perkataan dia. Hidrokarbon ialah. Hidrokarbon adalah. Tak boleh terus ke perjawapan sebatian. Definition ambil balik apa kita nak define. Mesti. Okay. Seterusnya, berikan ujian kimia. Okay, untuk ujian kimia, kita ada 3 perkara. Okay, mesti ada kaedah, mesti ada bahan uji, mesti ada pemerhatian. Saya ulang balik, mesti ada pertama, mesti ada kaedah, bahan uji dan pemerhatian. Ada 3 perkara, barulah ujian kimia kita lengkap. Okay, contoh, berikan ujian untuk mengenal pasti. Ini soalan dia tak adalah macam ni, lebih kurang lah Berikan ujian untuk mengenal pasti ion ferrum 3. Okay, ion ferrum 3 adalah kation. Kita dah belajar dekat garam, kita boleh gunakan larutan natrium hidroksida atau larutan amonia. Okay, untuk larutan natrium hidroksida, kita tahu kita akan dapat mendakan perang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. That is our observation. So 3 perkara tadi, pertama kaedah. So tengok jawapan cikgu. Tambahkan. Tambah itu kaedah. Kalau awak jawab uji dengan, salah. Tambahkan beberapa titik. Yang kedua dia nak bahan uji dia. Larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida ialah dia punya bahan uji. Okay, ke dalam tabung uji yang mengandungi ion ferrum 3 atau kalau dibagi larutan X lah sehingga berlebihan. Okay, mendakan perang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan terbentuk. Itu observation. So barulah the full tu kita dapat full mark. Tambahkan kaedah, bahan uji ada, pemerhatian pun ada. So barulah kita dapat
full mark. Itu cara nak jawab. Okey, seterusnya ujian gas. Untuk ujian gas pun sama juga. Mesti ada 3 perkara. Apa tadi cikgu cakap? Mesti ada kaedah, mesti ada bahan uji, mesti ada pemerhatian dia. Okey? Bukan keputusan keputusan boleh sebut bahan dia. Kalau pemerhatian tak boleh sebut bahan dia. Okey. So terangkan ujian gas untuk mengenal pasti gas hidrogen. Okey. Di sini cikgu buat kaedah cikgu masukkan atau dekatkan. Okey, tak boleh guna uji dengan, salah. So, masukkan, dekatkan apa? Apa bahan uji cikgu? Kayu uji menyala. Okey, kayu uji menyala ini adalah dia punya bahan uji. Ke dalam tabung uji yang mengandung gas tersebut. Pemerhatian ialah bunyi pop kedengaran. So lengkap 3 perkara itu, kaedah, bahan uji dan juga pemerhatian. So dapatlah full mark untuk ujian gas. Kalau pegang 3 perkara ni awak boleh jawab, maka insya-Allah tak ada masalah Okey. Huraikan. Okey, huraikan ni dia lagi terperinci. Okey. Dia kena huraikan secara terperinci apa yang kita lakukan, apa yang kita perhatikan dan apa yang boleh didedaksikan. Didaksikan maksudnya yang boleh disimpulkan. Okey, contoh, tapi jawapan cikgu kat sini cikgu tak tulislah secara detail Okey, contoh huraikan bagaimana penyediaan larutan kupron 2 sulfat daripada kupron 2 oksida. Okey, jawapan cikgu tak detail. Cikgu cakap dengan awak Kalau tak banyak slide kan. Okey, daripada mula macam mana nak buat sampailah akhirnya kita dapat sediakan larutan kupron 2 sulfat daripada kupron oksida. Details. Kalau ini awak kena guna nombor. Okey, nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Ramai murid suka jawab soalan esei. Bahagian kaedah ni dia suka jawab macam apa? Dia suka jawab dalam bentuk esei. Kalau uraikan kaedah ni biasanya memang kita kena bagi prosedur 1, 2, 3. Senang cikgu dah tanda. Ting ada. Ting ada. Ting ada. Ni kalau tengok esei pun cikgu pun serabut je tengok kan. So kita nak mudahkan pemeriksa tu tanda. Biarlah cikgu tu tertanda dengan tenang. Lepas tu kita buatlah secara teratur. Okay, bila nak masukkan larutan ke apa, kat sini perkara kalau dalam prosedur mesti ada cara dia ialah katalah you nak gunakan larutan kupron nak gunakan contohnya nak masukkan larutan argentum nitrat. So mesti ada perkataan dia sukat dan tuang. Sukat dan tuang. 50 cm3 larutan argentum nitrat 1.0 mol desimeter cube ke dalam kelalangkun contoh. So di sini nampak tak ada perkataan sukat dan tuang. Bila sukat dan tuang tu start dengan isi padu 50 cm3. Siapa? Larutan argentum nitrat. Perkataan larutan tu wajib kalau dia larutan. Lepas tu ke perkataan dia 0.1 atau 1.0. Cikgu, dalam keisha saya tak ingatlah berapa ke perkataan dia, berapa volume nak guna. Kerja eksperimen tu guna macam ni. Kerja eksperimen ni guna macam ni. Kalau saya ajar anak murid saya, kalau kelalangkun ke, bika ke, kita belasah. Kalau ingat bagus Kalau tak ingat, macam mana? Belasah 25 atau 50. Okey? Itu nombor dia kena ingat. Kalau ke perkataan, biasa 0.1 atau 1.0. Nak guna 0.5 pun boleh. Janganlah guna nombor-nombor pelik. Itu kalau dah tak ingat nak macam mana kan. So dia dalam skema jawapan dia akan bagi range. Berapa keperkataan yang boleh diguna. So kalau you berada dalam range tu, so kita terimalah. Okay. So dan akhir sekali pun dekat prosedur pun kena ada satu ayat lah. Akhir sekali ialah rekodkan pemerhatian dalam jadual. Itu antara ayat yang wajib ada dalam prosedur. Lepas tu nombor 3 yang perlu ada tu, kalau eksperimen itu menggunakan, perlu repeat dengan menggunakan logam beza. So ayat tu ulang langkah 1 sampai hingga 5. Ulang langkah 1 hingga 5
dengan menggunakan logam, contoh logam, magnesium, kuprum dan zinc bagi menggantikan logam plumber, contoh. So antara perkara-perkara yang perlu ada dalam prosedur kita untuk kita dapat full mark. Cikgu, tanya lagi, macam mana kita nak tahu berapa ayat yang nak untuk prosedur ni? Okay, the marks does not depends on how many sentence yang you boleh bagi. Oh, kalau 10 ayat maka aku 10 penuh. Tak. Kita sebagai saya pemeriksa, saya akan baca prosedur. Antara perkara-perkara tadi yang cikgu dah sebutkan tu wajib adalah sukar dan tuang, ulang, rekodkan pemerhatian, perkataan larutan. Okey, lepas tu cikgu baca prosedur awak 1 sampai letak kelawak. Prosedur sampai nombor 8. Okey, can I conduct this eksperimen based? Boleh tak saya conduct eksperimen ni berdasarkan awak punya langkah-langkah? Berjaya tak eksperimen saya? Jadi boleh tak? Jadi kita tengok. Jadi kalau tengok dan ada perkara-perkara yang wajib ada, terma-terma tu yang wajib ada, maka boleh dapat full mark. Ni kalau tulis prosedur sampai 20 pun, tapi bila saya tengok prosedur tu, saya tak boleh pun nak conduct the experiment successfully, maka sukar untuk dapat jawapan. Kalau kita tengok, kita ada banyak eksperimen. Kita kena hafal ke semua tu? Cikgu pun tak mampu nak hafal. So saya, kalau saya sebagai anak murid saya, you fahamkan eksperimen tu buat macam mana. Dan you letakkan diri you nak buat eksperimen tu. So you present, you punya ayat demi ayat, macam mana nak buat eksperimen tu secara sukses. But first of all, you must understand eksperimen tu. Baru kita boleh present ayat kita sendiri. Bukan hafal sebiji-sebiji daripada buku. Memang hafal, confirm kita lutut. Ayat tak boleh hafal, tak mampu, kita tak mampu, kita manusia. Jadi kita cuba faham eksperimen tu, present dalam kertas jawapan kita accordingly. Macam mana you letakkan diri you buat eksperimen tu sampai berjaya. Okay. Next, bincangkan perkara ni, soalan ni. Dia kena bincang perkara penting untuk membincangkan kandungan jawapan secara kritikal. Kritikal maksudnya you kritik. Apa boleh, kenapa tak boleh. So caranya ialah bincangkan mengapakah plumber 2 bromida tidak boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal tetapi boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan. So, kebanyakan murid kalau kita tanda, kita nampak macam ni. Dia akan cerita kenapa boleh. Cerita kenapa boleh je. Yang tak boleh dia tak cerita. Jadi kena ceritalah kenapa dia boleh, kenapa dia tak boleh. Dan dalam jawapan tu, kalau kita dah ada bahan kimia, the best ialah contoh plumbing bromida. Kalau nak jawab, mention dia punya nama ion. So maka ion plumbing 2 dan ion bromida ditarik oleh daya tarik elektrostaltik yang kuat. So ion tidak dapat bergerak bebas. Tapi dalam keadaan leburan, ion-ionnya boleh bergerak bebas. Okey? Okey, seterusnya kita nak pergi kepada ramalkan. Okey, ramalkan ni pula ada 2 jenis. Ada ramal yang kita boleh kira, ada ramal yang kita tak boleh kira. Okey? Contoh kalau cikgu tulis kat whiteboard ni nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak. Okey, katalah magnesium ke kupra, bacaan wattmeter dia 2.0. Lepas tu kat tengah-tengah ni ada zinc. Okey, bacaan magnesium ke zinc adalah 0.8 V. Okey. Soalan dia kata, ramalkan bacaan wattmeter jika eksperimen diulang dengan menggunakan pasangan logam zinc dan kuprum. Okey, pasangan logam zinc dan kuprum. So kita tahu 2 minus 0.8 kita akan dapat 1.2 V. 1.2 V. Okey. Maksudnya di sini ini adalah contoh ramalan yang kita boleh kira.
Jadi kita pun boleh jawab 1.2 V. Okey. Ini ramalannya kita ramal berdasarkan pengiraan yang pasti. Tapi kalau ada contoh lain, ada juga ramalan yang kita tak boleh kira. Contoh, cikgu ada kelalang kon kecil, kelalang kon besar. Okay. Kita telah rekodkan masa yang diambil untuk tanda X hilang daripada penglihatan. So ini tanda X kecil, ini tanda X besar. Katalah untuk kelalang kon yang menggunakan tanda X kecil ni lah kan, kelalang kon kecil, masa yang diambil adalah 50 saat. Contoh, 50.0 saat. Ketiga biasa jadi 1 biasa 15. Okey, 0 saat. Soalan dia tanya, ramalkan masa yang diambil jika eksperimen ini diulang dengan menggunakan kelalang kon yang lebih besar. Okey? Dan cikgu tahu apabila gunakan kelalang kon yang besar, maka kita perlu lebih, ni sulfur terbentuk kan? Sulfur terbentuk untuk cover X mark dia, betul tak? Untuk kita rekodkan masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan. Tanda X hilang sebab sulfur terbentuk. So untuk tanda X besar ni hilang, kita perlukan lebih banyak sulfur nak cover the X mark. Nak tunggu lebih banyak sulfur terbentuk untuk cover the X mark, maka masa yang diambil adalah lebih panjang. So, macam mana kita nak ramalkan untuk soalan ni? Kita tahu yang ni 50, so kita nak ramalkan ni 100. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu dia 100. Tapi yang pasti cikgu tahu dia punya ramalan ialah lebih daripada 50. So, macam mana nak jawab soalan ni? Lebih dari masa yang diambil adalah lebih daripada 50 saat. Ini contoh ramalan yang kita tak boleh kira. So kita perlu jawab begitu. Okey? So ada dua jenis tadi cikgu kata ramalan boleh kira ikut logik. Ikut logik ikut fakta. Yang ni adalah contoh pula ramalan tak boleh kira. Okey? Okay, next. Tadi yang cikgu ajar semua tu adalah tips 1. Sekarang cikgu pergi kepada tips 2. Okey, untuk tips 2, berikan jawapan jelas yang tepat. Jangan mengulangi ayat soalan. Tulis jawapan yang dikehendaki saja. First of all, we must know that ini kimia. Kita bukan bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang, bahasa Melayu. Okey, contoh, so kita tak payahlah nak, ini especially untuk bahagian A, soalan struktur 1 sampai 6. Contoh dia tanya, antara unsur-unsur berikut, yang manakah boleh membentuk oksida base? Awak pun bersungguh jawab. Ada budak yang dia jenis perfectionist, dia akan jawab soalan balik soalan. Daripada unsur-unsur berikut, unsur yang boleh membentuk oksida base ialah natrium. Dapatlah 1 markah. Tapi kalau awak jawab natrium, 1 markah. So macam mana? You nak bazing masa, salin balik soalan tu, kononnya nak jadi perfectionist. Tak payah. You jawab direct to the point. Tapi kecuali kalau definition, kita ambil balik perkataan tu. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion ialah bla 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 bla. Ikatan kovalent ialah bla 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 bla. Okay? Tapi kalau soalan macam ni, direct je kepada soalan. Okay. Kat bawah ni, cikgu ada 3 soalan. Mengapakah lemburan plumbum 2 klorida boleh mengalirkan elektrik? Ada tak sesiapa nak cuba jawab tapi direct to the point? Seorang saja. Ada ke? Kerana ion bebas bergerak. Okey, terima kasih. Kerana ion bebas bergerak. Dia jawab direct, very good. Dia tak jawab lah, pelaburan plumbum 2 klorida boleh mengalirkan elektrik bla 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 bla. Tapi terlalu ringkas pun bahaya juga. Jawapan dia yang paling tepat, leburan plumbum 2 klorida mempunyai ion plumbum 2
dan ion klorida bebas bergerak. Okey, kita tak boleh kata boleh mengelak-elak kerana. So, kita jawab direct to the point tapi ayat kita mesti lengkap. Biasa kita tak tulis lah start dengan kerana tu kan. So, lemburan plumbum 2 bromida mempunyai ion plumbum 2 dan ion klorida bebas bergerak. Bila nak jawab tu, kena eja. Jangan guna formula. Okey? Tapi kalau memang suka formula, anda buatlah ion plumbum 2, Pb2 plus dan ion klorida, Cl minus. Tapi pastikan formula tu betul. Kalau formula salah, salah lah jawabnya. Okey. Okey, sekarang soalan nombor 2. Mengapa atom adalah neutral? So kita janganlah jawab atom adalah neutral kerana. So direct ke jawapan. Siapa nak jawab? Mengapa atom adalah neutral? Ini kerana atom mengandungi bilangan proton dan bilangan elektron yang sama. Bagus. Jadi jawapan dia atom mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Tak adalah kita jawab atom adalah neutral kerana. Cerita dah panjang. Very good. So sekarang nombor 3. Nyamakan ion-ion yang hadir dalam leburan natrium klorida. Siapa nak jawab? Ion natrium dan ion klorida. Very good. So di sini key point pertama dia dah kata namakan. Kalau namakan tak bolehlah tulis formula, haram. Ayat dia haram tulis formula. So terus direct to the answer, tak payah jawab ion-ion yang hadir bla 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 bla, je lah lambat. Terus jawab ion natrium dan ion klorida. So leburan tak ada air, settle. Okey, nombor 2. Berikan jawapan yang tepat untuk soalan yang diberikan. Okey, kita kena beri tepatlah. Kalau soalan minta apa, jawab tu. Jangan jawab yang kita tahu. Dia tak tanya pun apa yang awak tahu. Dia nak tanya apa dia tanya, kita jawab. Contoh, tuliskan formula kimia. Ini tak apa? Formula kimia. Anda kena faham. Sebagai pelajar kimia, kita kena tahu the difference between formula dengan persamaan. Kalau dia minta formula, bagi formula. Kalau dia minta persamaan, bagi persamaan. Jangan bagi apa-apa yang kita suka. Soalan kata, tuliskan formula kimia untuk produk yang terhasil melalui tindak balas antara magnesium dan oksigen. Okey, awak pun jawab. 2 mg campur O2 jadi 2 MgO. Itu dah persamaan. So jawapan betul dia MgO je. Terus jawab MgO. Okey. Nombor 2. Apakah yang boleh anda perhatikan? Sekali lagi cikgu kata perhatikan maksudnya guna mata saja. Apabila kalsium karbonat ditambah kepada asid sulfurik cair. Saya tahu asid sulfurik campur kalsium karbonat, the products are calcium cikgu akan dapat kalsium sulfat, karbon dioksida dan air. Itu saya dapat. So yang perhatikan mestilah kita dapat perhatikan karbon dioksida dalam bentuk gelembung gas. Atau gelembung gas tanpa warna terbebas. Pembuakan maksudnya blue. Okey. Janganlah jawab gas karbon dioksida. Memang kita pandai, kita tahu, tapi dia tak minta nama gas. Dia minta pemerhatian. So bagi apa dia nak, jangan bagi apa kita tahu. Okey. Okey, sekarang cikgu pergi kepada contoh 3. Tuliskan persamaan ion atau ionik untuk tindak balas antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida. I know that semua tindak balas penetralan, tak kisah siapa asid, tak kisah siapa alkali dia, hasil dia mestilah garam campur air. Air adalah main produk dia. So untuk persamaan ion, sepatutnya H plus OH minus jadi water. So awak janganlah bagi persamaan kimia. Persamaan ada 3 jenis. 1 persamaan kimia, macam yang atas tu lah, HCl campur natrium hidroksida jadi natrium klorida campur air. Itu persamaan kimia.
Yang kedua, kita ada belajar persamaan setengah. Kat mana kita belajar persamaan setengah? Dekat elektrokimia, dekat anode dengan katot. Dia nak balas persamaan kimia, persamaan setengah di anode dan katot tu persamaan setengah. Lepas tu kita potong dia punya elektron, kita dapat persamaan lagi satu tu persamaan ion. So ada 3 persamaan. So tengok soalan minta apa. Dia nak persamaan kimia ke? Nak persamaan setengah ke? Dia nak persamaan ion ke? Kalau dia minta ion janganlah pula bagi setengah, minta setengah janganlah bagi ion. So kita kena jawab apa dia nak, bukan apa kita tahu. Okay? So sekarang kat bawah tu ada latihan, ada 3 soalan. Okay, nombor 1. Tuliskan cas untuk ion-ion dalam magnesium oksida. Anybody want to answer? Ada nak jawab tak? Nak try? Siapa? Mg2 plus dengan O2 Apa dia? minus. Ya abang, apa dia? Mg2 plus. dengan O2 minus. Okey, kita jawab. Terima kasih ya. Bagus, cubaannya bagus. Kita jawab dengan gembira. Tapi soalan tanya apa? Tuliskan cas. Dia ada minta tak formula ion? Dia tak minta formula ion. Kita faham? Oh, dia minta formula ion. Dia minta tuliskan cas. Jadi sepatutnya jawapan dia ialah cas magnesium ialah plus 2. Plus 2. Dan cas oksida, ion oksida ialah minus 2. Plus 2 minus 2. Itu jawapan dia. Sebab dia tak minta formula ion. Dia minta cas. Tu kadang-kadang kita tak tahu apa soalan ni nak. Kita pun jawab dengan gembira. Jadi keluar A plus. Tapi bila keluar result, Allah. Sebab apa? Sebab kita jawab apa yang kita nak. Kita kena faham apa soalan nak. Okay? Tapi baguslah, cubanya bagus. Bagi cikgu, orang yang mencuba adalah insan paling bertuah dekat dunia. Kerana bila dia salah, dia boleh membaiki diri dia. Tapi rasa dia bagus, aku tahu semua, aku tahu aku terbaik. Sampai ke sudah tak ada siapa nak betulkan dia. Sampai ke sudah dia tidak meningkat dalam kehidupan. Sebab tu kita kena sentiasa mencuba. Mencuba benda baik lah, bukan benda yang jahat. Okay, nombor 2. Senaraikan semua formula ion bagi ion dalam larutan kuprum 2 sulfat. Siapa nak cuba? Cuba. Tak salah kalau cuba. H plus, Cu2 plus, SO4 minus dengan OH minus. Betul tak? Okay, bagus. Awak jawab Cu2 plus, SO4 minus, H plus, OH minus. Betul? Betul. Okay, bagus. Tahniah. Jadi kat sini kadang-kadang murid dia lupa nak masukkan yang air tu. H plus dengan OH tu. Jadi tu yang jadi salah. Okey, jadi sebab kata semua. Semua maksudnya kena semua. Jawab apa dia nak. Okey. Nombor 3. Dalam proses elektrolisis larutan natrium hidroksida, apakah produk yang terhasil di anod? Produk yang terhasil di anod. Anybody? Gas oksigen. Gas oksigen. Marvelous. Super. Good. Sebab dekat sini dia minta produk. Bila produk, janganlah pula bagi ion, janganlah bagi pemerhatian, lagilah nama produk. So di sini awak jawab gas oksigen, jawab jugalah kalau jawab cikgu boleh tak? Sebab kan dalam equation tu dia ada water and oxygen. Water kita boleh nampak juga kan, jadi kita boleh juga jawab gas oksigen dan air. Tak jawab air pun tak salah. So jawablah gas oksigen. Very good. Okay. Sekarang seterusnya saya nak masuk kepada terma. Istilah kena betul. Istilah mesti kena betul. Okay, nombor 1. Mestilah 1, contoh dia bagi kat sini,
Daya tarikan antara molekul adalah rendah, kecil, tinggi. Kat mana salah dia? Daya tarikan boleh tak kita guna terma rendah, kecil, tinggi? Tak boleh. Salah tu. Daya tarikan mestilah sama ada kuat atau Lemah. Kuat atau lemah. lemah. Very good. So dia mesti kuat atau lemah tu. Apa? Apa bang? Okay, dia mesti kuat atau lemah Kalau ada nak cakap apa, cakap je, tak ada masalah Okay. Nombor 2, natrium mempunyai 1 elektron valence. Kat mana salah dia? Apa yang missing kat situ? Dia tak cakap petala. Dia tak cakap petala. Tak penting. Atom. Apa dia? Atom nitrogen. Ya, very good. Sebab bila kita cakap natrium, natrium itu adalah unsur. Kita nampak tak elektron dekat unsur? Tak. Sedangkan dia punya elektron duduk pada atom. So, ada 1 elektron valence kan. So, kita kena kata atom natrium. Bila describe tentang atom, proton, neutron, elektron, kita kena bagi perkataan atom tu wajib sebab natrium itself adalah unsur, okay? Dan elektron bukan duduk pada unsur, elektron duduk pada atomnya, okay? Oleh kerana atomnya mempunyai 1 elektron valence, maka unsur natrium itu diletakkan dalam kumpulan 1, okay? Nombor 3, atom argon mempunyai susunan yang stabil, susunan elektron lengkap atau 8 elektron yang stabil. Semua itu ayat dia tak menarik. Nak jawab macam mana? Atom argon Mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. very good. Mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ayat dia kena lengkap macam tu. Okey. Warna larutan berubah dari biru ke jernih. Kat mana salah? Tidak berwarna. Jernih, tidak berwarna. Tidak Ya, jernih itu tidak wujud sebagai warna. Dia kena berubah kepada tanpa warna. Okey. Nombor 5. Ion dalam elektrolit boleh bergerak. Kat mana? Tak tahu. So, ion dalam elektrolit boleh bergerak, mesti ada perkataan bebas. Mesti ada perkataan bebas. How dia bergerak? Bergerakkan ni bahaya sebab kalau kita tengok dalam pepejal, ramai menganggap bahawa dia punya zarah tidak bergerak. Sedangkan zarah dia bergerak. Bergerak macam mana? Dia bergetar. So kat sini, untuk conduct electricity, ion dia mesti bergerak bebas, iaitu dalam keadaan larutan aqueous ataupun leburan. So mesti ada perkataan bebas. Sebab kadang-kadang kalau vibration bergetar je macam dalam pepejal, memang tak boleh conduct electricity Okay. Kadar tindak balas cepat atau lambat? Kadar tindak balas tinggi atau rendah. Okay, very good. Kadar tindak balas mesti ada perkataan tinggi atau rendah sahaja. Nombor 7, molekul kuprum. Atom kuprum. Ya, kuprum tu adalah atom. Bila kita bercakap tentang zarah, zarah ni awak kena tahu dia ada 3. Satu adalah atom, molekul atau ions. Okey, kalau dia kata jenis jiring, baru kita ketahui dia adalah pepejal, cecair atau gas. So kena tahu yang mana satu. Okay, nombor 8, atom kuprum tertarik ke katod. Ion kuprum. Ion. Ion kuprum. Ion apa? Ion kuprum. Okay, ion kuprum 2. Jangan tinggal dia punya 2 tu, dia punya Roman. Sebab apa? Dia unsur peralihan. So ion kuprum 2. Sebab tu bila jawab esei, bila awak gunakan terma-terma yang salah ni, tu yang tak dapat full mark. So bila jawab terma ini adalah kena betul. Okey? Sekarang cikgu pergi kepada penggunaan istilah atau perkataan yang tidak tepat.
you have this with you, okay? Oh, ada handout ni. So cikgu akan buka kepada tak ada jawapan. Okay, baik. Kita bincang lah, okay? So sebab saya pun tak nak this year you go and repeat the same kesilapan yang sama. Okay, kita tak nak. Cikgu nak tanya dulu boleh tak? Lebih baik. Cikgu apa? Cikgu apa? Nak tanya dulu boleh? Nak tanya dulu boleh tak? Nak tanya. Boleh? Kan kalau soalan esei section B dia tanya cadangkan nak pilih logam apa kan. Jadi kalau contoh macam yang formula empirik tu, kalau contoh dia kata pilih logam yang atas karbon. So antara magnesium atau aluminium yang selalu kita ambil standard. Jadi kita boleh ambil either one ataupun memang skema bagi magnesium je atau boleh pilih antara dua tu. Ataupun kena buat dua-dua. Okay. Untuk formula empirik tu bukan kena pilih logam atas karbon, dia kena pilih logam atas hidrogen kan. So formula empirik tu kita tentukan berdasarkan kedudukan dia. So kita tahu hidrogen kat sini, magnesium kat sini, siri kereaktifan logam kan. Okay, sini mesti ada zakat, furan, lepas tu sini adalah sampai pukul. Okay, so kita kena pilih. Atas ni, atas daripada hidrogen, kita guna kaedah yang magnesium oksida, buka tutup, okay kan? Pembakaran yang oksigen. Yang bawah hidrogen ni yang kita guna tindak balas oksida campur dengan hidrogen tu. So, untuk nak pilih logam yang gunakan kaedah atas ni, biasa kita boleh jawab magnesium, aluminium atau zinc. Kenapa cikgu? Logam lain boleh kan? Selalunya kita skema dia memang jawapan tu. Tapi kalau sekiranya benda tu tak ada dalam skema, contoh jawablah yang tak ada magnesium, dalam skema dia tulis magnesium, zinc dengan aluminium. Awak pula jawab lain. So kita tak faham kan? Kita akan, sebab tu kita ada mesyuarat penandaan, kita akan bincang. Okey, murid saya jawab macam ni, boleh tak? So kita akan, itu kita kata accept. Bila tanda, kita letak kat situ, accept. Tak ada dalam skema, tapi betul. Jadi jangan risau. Tapi kalau ada skema, lepas tu salah, memanglah dia akan tulis A terus, reject. Faham Jadi tak? kita boleh pilih apa-apa yang sesuai lah cikgu. Apa yang sesuai boleh pilih, tapi kalau cikgu kat sekolah dia dah ajar tu, dan memang kita ikut skema sebenarnya. Seboleh-bolehnya kita ikut apa yang ada skema. Kita tak payah nak peningkan pemeriksa, betul tak? Kan? Cikgu faham cikgu. Jadi kita pun mudahkan kerja dia, maka kita pun mudah dapat. Apa kita nak, kadang-kadang ada benda kita rasa macam I want to think more than the box, out of the box. Tapi kalau benda tu meningkat kepala, baik tak ya kita ikut skema kan. Lepas dah masuk level universiti nak buat canggih-canggih, inovasi, kreativiti, ikutlah. Okay. Sekarang kita pergi kepada termasalah nombor 1, mendakkan perak. Yang ini adalah untuk apa? Dekat katot. Kita perhatikan kupra terenak. So kita tak boleh gunakan perkataan mendakkan perak. Apa perkataan yang sesuai? Kalau dia ada nampak dekat katot tu, nampak logam kupra. Perkataan yang sesuai lah enapan perak. Okey, kita tak boleh gunakan mendakkan. Okey, atom yang stabil. Macam mana kita nak tahu atom tu stabil? Apa perkataan yang sepatutnya? Atom yang stabil. Atom mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Barulah kita kata stabil. Jangan kadang-kadang budak tu kata, kenapa atom, kenapa argon tidak reaktif? Anda pun jawab, kerana atomnya stabil. Tak boleh jawab macam tu. Atom argon mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. Nombor 3, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron means some reference books still guna perkataan ni sebab dia translate daripada English. Electron configuration. Okay, untuk level universiti kita guna perkataan ni. Tapi untuk kita punya syllabus, kita tak guna perkataan konfigurasi elektron. Kita guna susunan
elektron yang 2.8.1 itulah. Okey. Larutan jenis tadi dah cakap tak boleh larutan tanpa warna. Larutan tanpa warna. Larutan jenis tak wujud. Okey, seterusnya ion iodida bertindak balas lengkap. Ini dalam soalan esei bagi redox. Kat sini yang missing dia ialah semua ion iodida. Dia mesti ada perkataan semua. Sebab kat belakang tu awak kata bertindak balas lengkap. Jadi semua ion iodida bertindak balas lengkap. Okey, nombor 6. Tindak balas tak berlaku. Pemerhatian. Wah, awak tengok. Wah, tindak balas awak boleh cakap dia tak berlaku. Mana nampak? Mata kita bukan superb kan? So, kalau tak berlaku apa-apa, kita tahu tindak balas tu tak berlaku. Jadi, kita kena tulis apa? Tiada perubahan. Atau tiada pemerhatian. Mesti kita jawab tiada perubahan. Jangan cakap tiada tindak balas berlaku. Itu salah bahagian pemerhatian. Mempercepatkan kadar tindak balas. Meninggikan kadar tindak balas. Okey. Pembakaran dengan karbon. Pembakaran dengan oksigen. Okey. Pembakaran dengan oksigen Magnesium lebih aktif. Aktif tak boleh lah sebab aktif tu aktif sukan. Magnesium lebih reaktif. Nombor 10. SEK. Perkataan SEK tu tak boleh guna short form. Mesti ejen penuh. Siri elektrokimia. Tapi ada pengecualian. Contoh cikgu jawab soalan esei. Dalam esei tu cikgu perlu gunakan SEK tu banyak kali. So ayat pertama kita cerita magnesium lebih elektropositif dan kuprum dalam siri elektrokimia. Ejen penuh dalam kurungan tulis SEK. Okey, dah tulis penuh, tulis SEK. Kat bawah itu soalan yang sama baru boleh guna SEK. Sebab pertama sekali you dah mention siri elektrokimia, SEK. Second time you nak guna pada soalan sama, tak boleh soalan lain tau. Soalan yang sama, esei yang sama, you boleh guna SEK. Faham Tak boleh terus diterjah tulis SEK. Okay? Sebab SEK is not a standard unit. Dia bukan macam natrium Na ke apa tak. Okay? Nombor 11. Magnesium lebih reaktif daripada zinc. Lepas tu nombor 12. Magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Di sini ada dua perkara yang kena tahu. Kita ada dua siri. Satu siri elektrokimia yang ada ion, anions, ions. Okay? Dan kita ada lagi satu siri kereaktifan logam yang kita juga belajar dalam redox tahun ni. And in both series tu kita tahu apa? Kita tahu magnesium atas, zinc bawah. Kalau kita nak mention dia dalam siri elektrokimia, magnesium lebih elektropositif daripada zinc dalam siri elektrokimia. So perkataannya ialah lebih elektropositif kalau nak gunakan siri elektrokimia. Tapi kalau nak guna siri kereaktifan logam, magnesium lebih reaktif daripada zinc dalam siri kereaktifan logam. Dua terma berbeza yang digunakan dalam dua siri yang berbeza. Okey. Kedudukan dia hampir sama, tapi terma tu. Okey, nombor 3. Cikgu, kalau untuk elektropositif dengan reaktif ni dia ikut soalan ke ataupun kita kena tahu sendiri? Kalau tindak balas itu ada persamaan ion ke apa kan, persamaan ion, biasanya kita gunakan siri elektrokimia. Tapi kalau tindak balas dia macam pembakaran logam ke apa semua atau penyesaran logam, pembakaran logam, kita guna siri kereaktifan logam. Jadi kita kena guna term tu ikut soalan yang dia bagilah. Macam tengok soalan cakap apa. Okay. Nombor 13. Campurkan ammonia. Kat mana salah? Ammonia is a gas. How can you take a gas, pergi campurkan dalam eksperimen? So mesti ada perkataan campurkan larutan ammonia.
Amonia formula dia NH3. Larutan amonia ialah NH4OH. So dia ada dua perkara yang berbeza. Kita tak boleh campurkan amonia sebab dia gas. Nombor 14, larutan kalium permanganat. Tak wujud larutan tu. Nama dia ialah larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau tak ada kata larutan salah, kalau tak ada huruf Roman tu salah, kalau tak ada berasid pun salah. So nama dia kita jangan tukar. Okay? Nombor 15, polistirena dapat mencegah kehilangan haba. Dia boleh cegah ke? Lama-lama kalau kita beli mi goreng dekat kedai mamak tu kan, boleh guna bekas polistiren, lama-lama dia sejuk juga kan. So mestilah perkataannya polistirena dapat mengurangkan kehilangan haba. Dia tak boleh cegah Okay, sekarang kita pergi kepada nombor 16. Nombor 16, takat lebu. Ialah takat. Kat mana salah? Takat. Sebab definisi dia ialah takat lebu ialah suhu di mana. Suhu di mana. So tak boleh guna perkataan takat lebu, takat di mana. Sama juga kalau dia kata takat didih. Takat didih ialah suhu di mana. Tak boleh guna perkataan takat. Sebab dia dah jadi macam satu kebiasaan. Okey, seterusnya bilangan elektron terluar. Luar mana? Luar rumah. Bilangan elektron di petala paling luar. Mesti ada perkataan petala. Okey. Nombor 18. Fungsi titian garam ialah melengkapkan litar dan mengasingkan larutan. So fungsi dia mestilah melengkapkan litar, mestilah membenarkan ion mengalir untuk melengkapkan litar. Fungsi titian garam nak dapat satu markah ni ialah membenarkan ion mengalir bagi melengkapkan litar. Baru dapat satu markah Okay, nombor 19. Natrium menerima elektron. Samalah salah. Atom natrium menerima elektron. Nombor 20. Struktur elektron stabil. Struktur elektron stabil. Apa tu? Kata. Tak boleh. Atom mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Ni semua kesilapan lah. Diorang buat, kita tak nak buat benda yang sama kan. Okay. Elektron sudah penuh di petala luar. Penuh tu berapa biji? Kena tahu juga. So, terdapat 8 elektron. Mungkin soalan dia tanya, kenapa kenapa argon tidak reaktif? So, aku nak jawab elektron sudah penuh di petala luar. Tak boleh lah. Kita kata terdapat 8 elektron di petala paling luar. Okey? Nombor 22. Tarikan nukleus ke atas petala luar. Nukleus tak boleh tarik petala. Dalam nukleus ada proton. Proton suka dan negatif iaitu elektron. Elektron berada di atas petala. So bila nak jawab tarikan nukleus ke atas elektron di petala paling luar. Tarikan nukleus ke atas elektron di petala paling luar. Okey. Nombor 23. Going down the group, saiz unsur bertambah. Saiz atom bertambah. Sebab bilangan petala berisi elektron bertambah. Kan? Okey, 24, 25 tadi cikgu dah mention kadar tindak balas tinggi atau rendah. Okey. 26. Saiz bahan yang kecil mempunyai, selalu murid tinggal jumlah luas permukaan yang besar. Mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Okey, 27. Ini yang faktor kepekatan. Bilangan zarah bertambah apabila kepekatan bertambah. Kat sini tertinggal apa? Bilangan zarah per unit isi padu. Bilangan zarah per unit isi padu bertambah apabila kepekatan bertambah. Kepekatan siapalah, okey? 28.
Sebatan ion dapat mengalirkan arus elektrik. Mana sebutlah sebatan ion dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Kerana dalam pepejal tak boleh. Kenapa pepejal tak boleh? Kerana ionnya tak bebas bergerak. So mesti ada perkataan lengkap, iaitu mengalirkan arus elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Okey. Seterusnya nombor 29 ini, dia adalah definisi bagi jisim atom relatif. Murid bila jawab jisim atom relatif, bla bla bla, ini definition yang kita ambil. Selalu kat bawah tu, nampak tak, daripada hidrogen tu, dia tinggal perkataan atom hidrogen. Soalan ni biasa keluar dekat objektif. Kalau objektif, jadi mesti ada perkataan atom. Okey. Nombor 30. Ini tadi cikgu dah sebut, hidrokarbon, apa yang tinggal? Sahaja. Sahaja tu tak boleh, kena ada juga. Okey, sahaja kat ujung sekali. Nombor 31. Nombor pengoksidan ferron berubah. Bila kita nak sebut berubah, tadi cikgu dah kata, berubah daripada kepada berapa ke berapa. Berubah daripada contoh +2 kepada +3. Bila nak sebut dia mencas, mesti +2 kepada +3. Macam tu. Okay, 32. Daya tarikan sebatian ion kuat. Sebatian ion bukan sebatian tu yang menarik. Daya tarikan antara ion dalam sebatian kuat. Dia tanya kenapa takat lembut dan takat gigih sebatian ion tinggi. So anda nak jawab daya tarikan antara ion dalam sebatian kuat. Banyak haba diperlukan untuk mengatasi. Okey? Cikgu. Ya, Kalau kita kata ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat boleh? boleh daya tarikan, tapi nak sebut daya tarikan elektrostatik antara ion. Oh, okey. Okey. Memang kena sebut pun, cikgu pun tertinggal tadi. Terima kasih, tolong. Okey, yang 33, daya tarikan van der Waals dalam molekul. Daya tarikan dalam molekul lemak tak ada. Daya tarikan van der Waals antara molekul lemah. Antara so molekul dengan molekul ini menarik. Okey. Nombor 34, polimer adalah bahan yang terdiri daripada monomer-monomer. This is definition. Definition says that polymer adalah bahan yang terdiri daripada penggabungan. Boleh suka jawab monomer-monomer. Penggabungan monomer-monomer. Baru betul. Okey, nombor 35. Warna kalium manganat 7. Tadi cikgu dah katakan bila sebut warna, mesti ada warna asal dia. Warna ungu. Larutan kalium manganat 7 berasid. Nama kena betul. Menjadi tanpa warna. Atau dilunturkan. Okey. Nombor 36. Atom natrium dan klorin terletak dalam kala yang sama kerana kedua-dua atom mempunyai 3 petala berisi elektron. Perkataan berisi elektron tu wajib. Okey, berisi elektron. Okey, seterusnya sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. You tahu tak sabun yang kita buat mandi tu, takkan cikgu pegang tu, wah ada kepala, ada ekor. Mana nampak? So mesti ada perkataan apa? Molekul sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. Sekejap naik. Duduk kat aircon, lepas tu ada yang cakap jadi kering. Okey, seterusnya 38. Sabun merendahkan ketegangan, bukan tegangan, ketegangan permukaan pakaian. Ketegangan permukaan air. Air ni dia ada surface tension, ketegangan. Sebab tu bila kita tambah sabun, ketegangan kurang, jadi kain mudah dibasahi air. So sabun merendahkan ketegangan permukaan air. Okey, nombor 39, salah dia dekat color.
zinc karbonat berwarna kuning semasa panas, putih masa sejuk. Betul ke? Zinc oxide. Zinc oxide, very good. So the answer will be zinc oxide. So color pun tak boleh salah, memang berasal je color ni. Color pun kena ingat, so color pun kena betul Nombor 40, cuprum di-discharge ataupun dinyah-cas di katot. Mana salah dia? Ion cuprum. Yes, ion cuprum 2. Okay, sebab cuprum itself dia adalah satu unsur. Cuprum nak pula, okay, tak boleh. So ion cuprum 2 dinyah-cas atau di-discharge. Okey, sekarang kita pergi kepada tips 3. Dah habis tips 1, dah habis tips 2, kita pergi kepada tips 3. Persilapan umum pelajar. Pertama, murid suka menganggap bahawa zarah dalam pekerja tak bergerak. Salah. Zarah dalam pekerja dia bergerak, tapi cara dia bergerak ialah bergetar. Konsep salah Okey. Nombor 2, semasa peleburan naftalina, tenaga haba diserap untuk memutuskan. Perkataan memutus tu salah, untuk mengatasi. So bila jawab mesti ada perkataan mengatasi daya tarikan. Okey. Elektron adalah sama berat dengan proton dan neutron. Konsep dah salah. Kalau ikut berat, proton dengan neutron berat dia satu. Tapi elektron 1/1840. Dia halus je kecil. Sebab tu satu petala tu boleh menampung sampai 8 elektron. So dia sangat ringan Okey. Nombor 4, nombor nukleon ialah neutron. So budak dia murid ni, dia cakap nukleon, dia ingat neutron. Dia cakap neutron, nukleon. Dia jadi confused. So nombor nukleon adalah dia terma. Jumlah bilangan proton dan neutron. So jangan confuse nukleon dengan neutron. Okey. Neutron adalah zarah. Nombor nukleon adalah kata nama khas Okey, macam nombor proton lah. Isotop suatu unsur yang sama mempunyai bilangan proton dan neutron. Okey, dia punya definition ni bila buat isotop dia ada dua tau. Mesti ada perkataan isotop unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron yang berbeza. Kalau you gunakan bilangan proton, bilangan neutron berbeza. Kalau you gunakan nombor proton yang sama, nombor nukleon yang berbeza. Itu dia punya cara nak compare. Okay? Jangan compare bilangan proton dengan nombor nukleon. Salah Proton dengan neutron. Nombor proton sama dengan, compare dengan nombor nukleon yang berbeza. Okay? Sekarang kita nak pergi kepada tips 5 Untuk tips 5, soalan struktur. Seperti yang cikgu cakap tadi, kadang-kadang murid-murid ni masalahnya dia tak faham apa tugasan soalan. Terfaham. So jangan salin balik semua soalan. Itulah jangan terlalu perfectionist. Dia kata Allah kertas aku penuh, maka aku penuh. Oh tidak marks given according to the answer. Okay. Jawapan dia panjang. Cikgu baca di atas bawah. Tak mau panjangnya jawapan tapi tak isi. Maka diberi bukan kepada berapa banyak ayat tapi kepada berapa banyak isi. Okey. Memberi lebih daripada satu jawapan. Jangan. Kalau boleh kalau minta satu, bagi satu jawapan yang tepat. Unit salah. Tak ada ampun. Memang salah-salah lah. Okey, jawapan akhir ni. Kalau saya buat langkah pengiraan bla 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 bla, kat situ tak ada unit tu, kita tutup mata lagi. Tapi kalau jawapan akhir tu mesti betul dengan unit yang betul. Okey, unit salah potong akal Masalah ejaan pada istilah. Istilah kimia tak boleh salah. So contoh asid hidroklorik, you pergi jawab asid hidroklorak. Tak boleh lah sebab itu istilah. Tapi kalau saya salah dekat tuangkan kita cikgu tu salah tulis tuengkan. Yang tu dia tak potong akal sebab dia bukan istilah kimia. Tapi janganlah sengaja pergi salah kan, tak. Maksudnya kalau salah dekat perkataan macam tu dia boleh tutup mata lagi. Tapi kalau salah dekat istilah kimia memang tak ada ampun lah. Okey.
Soalan esei pula, jawapan terlalu umum dan tiada isi. Umum je, cerita surface je, cari isi tak jumpa, cari isi tak jumpa. Dia tanya kenapa sebatian ion, katalah soalan dia kata, kenapa soalan sebatian ion mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Dia pun cerita sebatian ion ialah sebatian terbentuk, dia cerita pasal sejarah sebatian ion, tapi tak cerita pasal isi, kenapa dia punya takat lebur, takat didih rendah tu tadi. Tinggi. Okay, jadi tak isi, okay. Isi yang diberi tidak sama dengan markah. Markah 5, bagi isi 2. Ayat dia 10, tapi isi dia 2. Tak cukup lah, kan? Sebab yang penting isi. Tidak sertakan gambar rajah sebagai pelengkap. Yang ini untuk macam ni, untuk soalan-soalan yang ikatan kimia atau ikatan kovalent. Cikgu galakkan awak lukis. Kerana katalah penerangan kita macam baca tak faham, dia nak cakap apa ni, cakap apa kan, confused kan. So bila tengok diagram kat bawah tu, menyokong isi kat atas, so boleh dapat full mark diagram dengan syarat diagram itu betul. Okay, yang nombor 4 ni, tulisan sukar dibaca. Ya Allah, kalau kita menanda kata periksa ni, Allah dia dah tahu tulisan kan. Tak tahulah, sebab awak kena faham yang menanda ni bukan cikgu awak, cikgu sekolah lain. Dia pun tak kenal awak. Kalau saya kenal lah tulisan anak murid saya buruk macam mana pun boleh lah saya digest. Okay, jadi tulisan tolong jaga. Sebab tukang menanda ni cikgu, manusia ni pula lah kan, tadi dah penat buat kerja rumah apa semua, pergi pula buka ketawa, ya Allah tulisan, macam tu. Jadi tolong jaga tulisan. Kita nak dapat markah ni, tulisan kena jaga. Tapi tak adalah cikgu tu nak bagi pangkat sebab tulisan awak buruk, tidaklah kan. Sebab kertas pencil kita ni, bila cikgu A dah tanda, so kita akan tukar dengan cikgu B, kita akan cross check. So kalau ada markah, perbezaan markah tu kita akan perbetulkan. So jangan risaulah, tapi kita tak naklah menyusahkan cikgu kan, betul tak? Memudahkan urusan orang, urusan kita dipermudahkan Okay. Bahasa Allah dan fakta tidak tersusun. Memanglah baca apa benda dia cakap ni tak faham. Aduh, stres cikgu. Fakta tidak tersusun. Contoh, kalau soalan seperti disuruh bandingkan sebatian ion dengan kovalent. So the best way macam mana? Kita present dalam bentuk jadual. Kalau nak cerita pasal jadual, nampaklah takat didih dia macam mana. Takat lebur dia. Okay, dia punya conductivity elektrik dia macam mana. So kan compare, tik jawapan. Kalau dia jawab dalam bentuk esei, ada jawab macam ni. Dia cerita pasal ion, kovalent, tiba-tiba ada ion satu, kovalent, ion. Aduh, pening kepala cikgu. Itu belum lagi, dia bawa pula arrow ke atas, sila lihat atas. Dia bawa lagi, tulis ke atas, ya Allah, apa benda nak tulis. Dekat atas sudah sampai dia tulis, sila lihat sebelah. Buka punya sebelah tak ada jawapan. Stres cikgu. Jadi janganlah menyusahkan cikgu macam tu. Ada juga yang buka sebelah tu dia tulis, tolong cikgu, saya anak yatim. Saya tak ada duit, saya orang susah. Tak payah tulis benda-benda ngarut tu. Tulis jawapan saja. Memanglah awak anak yatim, kadang cikgu tu pun anak yatim. Jadi tak perlu nak create simpati kat situ. Ada saya jumpa masa menanda tu. Senyum je lah kan, nak cakap apa kan. Macam tu. Benda-benda itu tidak membantu. Yang membantu ialah isi awak, okay? So jawapan yang baik ni mesti ada tepat, dia mesti ringkas, dia mesti lengkap, jelas, bersih dan teratur. Bersih pun kena jaga. Jawab ni sampai tak sedar, ini unity yang menulis. Allah tak idea awak tu kalau dah letak dia simpan, esok cikgu nak buka lepas 2 minggu, ya Allah bau kot kan. Jadi jagalah kebersihan kertas awak tu. Dan sekarang kan kita tak boleh guna correction tape. Memang correction tape tak boleh guna. Sebab apa? Sebab katalah cikgu ambil ketawa, cikgu boleh balik kampung, balik Kelantan, letak dalam bonek kereta kan. So dalam keadaan panas, correction tape tu boleh dibuka. Bila dibuka, jawapan baru tak nampak. Kita akan nampak jawapannya
lama. Sebab itulah lembaga peperiksaan telah mengharangkan correction tips semasa exam. Tak pasal-pasal kita kena tanda jawapan yang salah. Lepas tu kalau salah kan, ambil pembaris, potong dulu jawapan kat bawah. Tak payahlah macam gede-gede conteng, tak payah serabut tengok kan, betul tak? Okay. Okay, kita pergi kepada tips 6 pemarkahan. Kalau soalan dia kata bandingkan, kebanyakan murid dia bila nampak bandingkan, dia terus bagi perbezaan. Wow, tak boleh. Kalau bandingkan, mesti ada persamaan dan perbezaan. Dia mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, tak boleh bagi satu. Kecuali dia kata banding dan bezakan. Kalau dia kata yang macam bodoh kan, bezakan, berikan perbezaan, maksudnya barulah kita bagi perbezaan saja, jangan bagi persamaan. Itu maksudnya. Cikgu bukan nak bagi konten, cikgu nak bagi cara jawab. Okey, melukis gambar raja berlabel. Gambar raja berlabel ni, kejap lagi cikgu tunjuk kat gambar raja. Bila lukis gambar raja, kalau perlu untuk membantu jawapan awak, mesti fully label. Dengan bika dia, dengan dia punya wayar penyambungnya, dengan dia punya baterinya, dengan dia punya Bunsen burner. Sekejap lagi kita tengok macam mana nak lukis gambar yang okey. Okey. Yang lukisan untuk sebatan ion dengan kovalent tu, kena yang pertama dulu, katalah awak nak lukis natrium, atom takkan wujud kalau tak ada nukleus. So yang pertama kalau lukis tu, barulah masuk petala pertama, barulah buat 2. So kalau awak tak ada nukleus, tak ada ampun lah. Sebab mana boleh natrium wujud tanpa nukleus kan. So itu cara untuk lukis sebagian. Itu pun kejap lagi kita akan tengok Okey, melukis gambar raja aras tenaga. Kita tahu gambar raja aras tenaga yang kita jumpa dalam bab 4 tahun ni. Okey, Exo dengan Endo ni. Okey, dari arrow ke bawah, dia mesti ada wajib perkataan tenaga ni. Okey, kalau tak ada perkataan tenaga, dia bukan gambar raja aras tenaga. Boleh selalu tinggal perkataan tenaga tu. So awak jangan buat benda yang sama Okey. Okey, melukis susunan zarah dalam pepejal cecair dan gas. Okey, untuk pepejal, dia punya syarat, nak lukis banyak ikutlah Mesti, biasa kan lukis dalam kotak, dia mesti sekurang-kurangnya 4 biji. Dan kat bawah ni, sekurang-kurangnya 3 biji. Sekurang-kurangnya. Nak lebih-lebih boleh tak? Boleh. So kurangnya ada 4 lawan 3. Nak lebih 5 darab 4 pun boleh. Tapi dia sekurang-kurangnya 4 darab 3. Tapi kalau secair kan awak lukislah dalam 5-6 biji jauh-jauh. Adalah 2-3 biji bersentuhan. Untuk gas lukislah tak banyak. Kalau kotak tu tengoklah lukis 2 biji ke 3 biji. 3 biji apa tak 3 bulatan tu. Jangan sentuh langsung itu cara lukis. Arah pergerakan elektron. Ini kita tengok gambar raja kejap lagi. Macam mana nak lukis gambar raja arah pergerakan elektron. Di persamaan kimia pun kita akan tengok kejap lagi. Dia mesti balance. Okey, dan tengok apa persamaan dia. Ini saja keluar warna putih. Warna putih dia kata apa? Menulis persamaan kimia. 1, equation not balance. Tak ampun lah. Salah lah. Kalau 2 markah, potong 1 markah Lepas tu dia tak boleh nak bezakan antara persamaan ion, persamaan setengah dan persamaan kimia. So kena tahu apa soalan nak Soalan dia nak persamaan apa. Okay. Pengiraan. Pengiraan kena show all the steps taken. And final answer dia mesti betul. Okay. Kenapa? Contoh soalan tu dia bagi 3 markah. 3 markah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah katalah saya buat langkah pertama kira-kira betul.
Sorry. Saya tekan kalkulator, saya salah. Jawapan ni salah tapi langkah kerja betul. So kat situ saya dah markah kosong. Markah 1 tak ada. Bawa jawapan tu ke langkah kedua. Langkah kedua, markah dia, jalan kerja dia betul. Tapi mestilah jawapan dia salah sebab kita dah bawa jawapan salah tu ke langkah 2 kan. Tapi dia akan tick bagi 1 markah. Sebab itu kita panggil term dia ECF. Ataupun award double penalty. Kat atas dah potong markah kan? Error carry forward. Maksudnya kita dah potong markah kat atas, kat bawah tu dia betul yang kerja tapi sebab jawapan dia salah, kita ampunkan. Buat langkah ketiga, langkah dia betul tapi confirm jawapan dia salah sebab error carry forward. Tapi kalau jawapan akhir salah, unit dia betul, tetap dapat lagi 1 markah. So you dapat 2 markah daripada 3 markah. Okay. Tapi kalau you tak buat langkah pengiraan, confirm lah jawapan akhir tu titik kalkulator tu salah, maka markah terus kosong. So salah. Sebab tu buat dalam kerja Kalau ada rumus ke apa, gunakan tulis. Okay. Mengelaskan. Okay, kalau soalan ni kata kelaskan, especially paper 3, better tulis, lukis jadual. Buat classification Senang, cikgu nak tanda kan. Okay, terima dan tak terima dalam penandaan kimia. Pertama, unit yang betul kita terima. Tak ada unit salah, kita tak terima. Biru tu betul. Merah tu salah tulisan merah salah. Kita jangan ikut merah. Penamaan sistem IUPAC, penamaannya mesti kena tepat. Okay. Contoh propan 1 ol. Dia mesti propan 1 ol. Tiada tanda dash ke salah. So nama IUPAC kena betul. Kala 3. Dia tak ada kala ketiga dia kala 3. Isim molekul relatif dia tak ada unit. Kalau buat unit tu salah lah. Dia JMR, JAR tak ada unit. Untuk pengayonan asid kita gunakan perkataan mengayon atau bercerai. Dia tak boleh guna perkataan larut atau terurai. Salah. Formula empiric definition dia bilangan sebenar atau nisbah teringkas atom suatu unsur. Okey, dia bukan bilangan sebelah atau nisbah teringkat atom dalam satu sebatian. Dia unsur Okey. Calculation tadi cikgu dah. Okey, ke bawah. Haba tindak balas. Mesti ada tanda negatif atau positif untuk exo atau endo. Okey. Mendefinasi mesti definition dia betul. Cikgu dah sebut banyak kali dia tadi dan cikgu pun dah tunjukkan banyak contoh. Okey. Melukis gambar raja mesti berfungsi. Kita tengok kejap lagi macam mana fungsi. Fungsi ni maksudnya you buat gambar raja ni nak tunjukkan pemanasan tapi Bunsen burner tak ada. Fungsi tak? You lukis gambar raja elektrolisis tapi tak ada bateri. Fungsi tak? Tak boleh lah macam tu. Okay, susunan elektron pula mesti 2.8.2. Kalau koma tu kita terima lagi. Tapi kalau cikgu dah ajar 2.8.2 tu kita gunalah yang betul kan. Tapi kalau buat 2 nokta bertinggi 8, nokta bertinggi 2 memang salah. Tak ada ampun Okay, cipta benda baru mana boleh kan. Okay, ada certain things yang kita kena hafal memudahkan menjawab soalan. Contohnya kita kumpulan 1, memanglah periodic table diberi. Tapi kalau menghafal itu memberi kita confidence untuk jawab. Okay, kumpulan 1 kita hafal, kumpulan 17, kumpulan 18 pun kita hafal. Memudahkan kita menjawab. Tak adalah setiap kali kita nak bedek si periodic table tu. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada main teka-teka. Nak tengok awak ingat tak definisi dia? Awak dah ada syllabus kan? Dah ada. Okay, alhamdulillah. So sekarang kita pergi kepada istilah yang betul. Okay, sebatan yang mengandungi karbon dan hidrogen saja ialah Hydrocarbon. hydrokarbon. Okay. Sebatan yang mempunyai formula molekul yang sama tapi formula struktur berbeza. Isomer.
isomer. Eh. Isomer, betul. Saja je. Okay, sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen yang sama, hidrogen saja dan terdapat ikatan ganda 2. Hidrokarbon tak. Alkena. Alkena. Formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap unsur dalam satu sebatian. Formula empirik. Yes, very good. Proses di mana satu sebatian diurai oleh arus elektrik dalam keadaan lebur atau berair. Elektrokimia. Elektrolisis. Elektrokimia, bab dia nama bab proses elektrolisis Tindak balas menyerap haba. Endotermic. Okey. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol air hidrogen meneutralkan. Apa boleh tulis? Yes, haba bagus. Suhu di mana pepejam menjadi cecair. Suhu pepejam menjadi cair. Takat debu. Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Urai Alkali kuat. yes. Bahan yang terurai lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen tinggi. Asid kuat. Asid kuat. Bahan yang terion separa menghasilkan ion hidroksida yang rendah. Alkali Alkali lemah. Okey. Bahan yang terurai separa untuk menghasilkan ion hidrogen yang rendah. asid lemah. Perubahan kuantiti bahan atau hasil per unit masa. Kadar tindak balas. Very good. Balas. Ramai pandai ni. Bagus aku dah bersedia lah tu. Kalau esok SPM mesti marvelous kan. Betul. Wah ni okay. Sebatian yang terhasil daripada apabila menggantikan ion hidrogen daripada asid dengan ion logam atau ion amonia. Garam. Susah tau, saya pergi teknik menjawab, dah banyak sekolah, lebih 20 sekolah. Nak jawab garam tu memang tak lepas, tak tahu kenapa. Ni sekolah ramai pula jawab garam, aku bagus. Alhamdulillah. Kebagusan awak ni mesti cikgu awak bagus ni. So tu dah comeback supaya ketemu lah, bagus lah. Saya tak katalah cikgu sekolah lain teruk, mungkin budak tu dah lupa. Okey. Tenaga minimum yang diperlukan bagi bahan tindak balas untuk bertindak balas. Tenaga pengaktifan. Campuran 2 atau lebih unsur di mana komponen utamanya logam. Alloy. Yes. Tindak balas yang melibatkan pemilihan elektron atau tindak balas yang melibatkan perubahan nombor pengosidaan. Tindak balas apa? Tak nampak soalan. Redox. Tindak balas redox. Good. 1 mol asid yang bercerai atau mengayon menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Asid diprotik. Asid diprotik ataupun asid dwi-base 1 mol asid yang bercerai untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Asid monoprotik. Monoprotik atau monobase. Jisim atau kuantiti pepejah bahan yang larut dalam 1 desimeter cube larutan. Definisi apa ni? Kemolaran. Bahan dia jisim. Kemolaran mol. Ini adalah definisi bagi Ketempatan. gram desimeter cube. Okey. Bilangan mol bahan yang larut dalam larutan. Mol. Kemolaran. Yang ini kemolaran. Tapi kan mol desimeter cube kan. Jumlah haba yang dibebaskan apabila 1 mol haba bahan terbakar. Haba Pembakaran. haba bahan. Ion bercas positif. Cation. Ya, ion bercas negatif. Anion. Ion. Mendakan yang terbentuk apabila sabun bertindak balas air. Air liat. Kekat. Very good. Atom unsur yang sama memiliki bilangan proton yang sama tapi bilangan neutron berbeza. Isotop. Isotop. Proses menukarkan getah kepada bahan yang lebih kuat dengan menambahkan sulfur.
Pembuluh kanan. Pembuluh kanan. Proses pembakaran. Okey, haba yang dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan. Haba penyesaran. Yes, haba penyesaran. Perubahan haba apabila satu mol ledakan terbentuk. Haba pemeledakan. Yes, haba ledakan. Proses penggabungan beberapa monomer menjadi molekul besar. Polimeran. Pempolimeran. Itu proses jadi pempolimeran. Molekul berantai pandai yang terbentuk daripada pergabungan monomer. Apa nama molekul dia? Polimer. Polimer. Kalau proses pempolimeran. Kalau molekul Polimer. Okey. Tindak balas yang melibatkan penyingkiran elektron. Tidak. Pengoksidaan. Ya, pengoksidaan. Tindak balas yang melibatkan proses perumahan Penurunan. penurunan. Okey. Okey, ini adalah teman-teman yang cikgu dah sebut tadi, wrong cancel the right. Kalau jawapan kita betul, salah, dia akan cancel the right. Benefit of doubt, error carry forward, so dia tak kesilapan yang sama tu dia carry forward, so dia takkan dia akan buat dah penalti. Dia bagi markah potong kat situ, potong lagi kat bawah, tak ada layan. Ini baik sebenarnya kau. Okay, reject or accept tu yang tadi cikgu kata lah, dia akan bincang kalau wah jawapan dia macam betul tapi tak dalam skema. So don't worry about the scheme, you just worry about to answer correctly. Itu je dia worry. Sebab tanda tu dia cikgu fikir. Okay, jangan gunakan persamaan kataan. Magnesium campur oksigen jadi magnesium oksida ya. So kena buat dia punya equation. Dan jangan gunakan simbol atau formula semasa menjawab soalan struktur atau esei. Nak jawab magnesium oksida, MGO telah malas lah. Itu dah kira macam malas. Jadi salah, tak boleh lah. Kena spell betul. Okay. Ini yang cikgu nak pergi kepada lukisan radas. Kenapa radas tu salah betul? Cikgu dah tulis dah set salah betul. Diagram A tu salah sebab gas akan masuk kat depan. Tak salah kat mana? Sorry. Kat mana salah tu? Gabus. Gabus tu tumbak dalam sangat. Okey, boleh pecah tabung pembakaran. Yang ni kenapa? Ini cikgu tak nak awak bila periksa lukis Bunsen burner. Takut Bunsen burner awak bila awak lukis dah macam pelita raya dah. Okey? Jadi awak kena lukis arrow kat atas, tulis batan panaskan. Itu cara selamat untuk melukis Bunsen burner. Peluru Bunsen Okey. Arrow kat atas, label panaskan. Okey, gas mengalir. Gas masuk je ke depan. Tapi dia tak ada gas keluar kat belakang. Salah lah. Kalau gas asyik masuk je, tak ada tempat keluar, pecah lah. Kan? Okey, bahagian larutan. Larutan mesti lorek macam yang betul tu. Awak tak boleh ikut yang salah tu. Tak boleh hitamkan, tak boleh kosongkan. Kalau kosongkan maksudnya seolah-olah tak ada larutan dalam tu. The beaker is empty. Salah lah. Okey, lukis bateri dalam sel kimia. Memang tak ada ampun. Sel kimia, wattmeter. Sel elektrolitik, bateri ya. So kena tahu kat mana nak lukis. Okey. Gambar aja tak label, tak ada ampun. Kan kena label fully. Okey. Gambar aja mesti kena label. Penggunaan kasa dawai. Main belasah je bila nak guna kasa dawai. Kasa dawai ni kita guna apabila ada bika. Kita guna bika ataupun kelalangkun. Tapi kalau untuk mangkuk pija, kita gunakan segitiga dan liat. So dia punya bulat dua. Itu cara nak lukis dia punya apparatus. Ni guna mangkuk pergi label pula kasa dawai macam tu, salah. Okay? Okay, tube kaca ni. Bila nak masuk dalam air kapur, dia kena mencecah air kapur. Kalau tak air kapur macam mana nak jadi keruh kan? Salah So kena mencecah. Arah aliran air kondenser Liebig. Air masuk mesti ikut bawah, keluar ikut atas. Pernah keluar soalan berapa tahun bila cikgu pun tak ingat. Kalau keluar soalan, labelkan arah air masuk, air keluar. Paper 2. Tak ingat tahun bila.
arah aliran elektron. Arah aliran elektron yang betul, cuba tengok betul. Dia mesti atas lita tu, lepas tu tulis E. E menunjukkan bahawa elektron mengalir. Janganlah buat arrow tinggal macam tu je. Tak boleh lah apa yang mengalir kan. E, elektron. Okay. Okay, kedudukan corong tisel. Bila nak buat corong tisel, mesti mencecah larutan kat bawah tu Okay. Itu cara nak lukis corong tisel. Okay, pengiraan. Semua pengiraan satu permasa mesti 3 titik perpuluhan. Contoh nak jawab 0.04. So jawab 0.040. Okay. Unit tak ditunjukkan atau unit yang beri ada salah. Salah lah. Okay, label faksi graf. Faksi graf ni kita kena label graf faksi Y, faksi X. Bila label tulis unit yang betul. Unit mesti ada pada graf. 3 perkara yang ditengok pada graf. Label faksi X, label faksi Y, ada unit tajuk graf. Kalau tak ada benda macam ni, tak ada makna buat graf. Lepas tu, bila nak lukis graf, saiz kertas graf lukisan tu mesti more than 50%. Ni besar ni kertas graf, lukis awak kecil nak macam tu. Oh, sakit jiwa juga tengok So mesti more than 50%. Okey, untuk titik perpuluhan, biasa kan isi padu macam unit semuanya 2 titik perpuluhan. So 0.00. Ni biasanya paper 3 Kalau termometer, jam randai ohmmeter, biasanya 1 titik perpuluhan. Kalau dapat baca 6, letak 6 titik kosong. Suhu 25.0 darjah Celsius. Okey. Masa 3.5 saat. Okey. So, itu yang cikgu nak ajar. So, apa yang cikgu cakap daripada tadi? Semua yang cikgu cakap ni, mesti cikgu bawa pun dah cakap, kira saya ulang balik kan, betul tak? So, apa yang kita dah belajar di sini, pasti lah nak kurang rasa. Tak ada yang nak cipta benda baru untuk awak tahun ni, kan? So, kita sekarang dah bulan 11. Bulan 11 pun, kejap je. PKPB ni, duduk dalam rumah. Kan, bila duduk rumah, gunakan masa anda dengan baik. Kalau saya tak bagi tahu pun, awak pun murid yang cerdik, awak pun boleh fikir. Tak payah cikgu nak cakap dah besar kan. Jadi gunakan masa. Masa yang pergi akan kembali. Jangan jadi macam bank ni. 1 week sebelum exam relax Boy, lama lagi kot kan, relax. 1 day sebelum exam, alamak banyaknya aku nak belajar, banyaknya aku nak cover. Keluar result tu ada terus meninggal. Sebab apa? Tak ada buat persediaan awal. Kita tak nak jadi macam bank ni. Kita nak jadi yang terbaik. Cikgu yakin anda semua boleh jadi yang terbaik. Sebab ciptaan Allah adalah sentiasa yang terbaik. Kita adalah ciptaan Allah. So kita antara manusia yang terbaik So cuba jadi yang terbaik. So saya rasa dah sampai dekat end. I would like to wish you all the best in your SPM. Tak tahu SPM tu bila, tunggu je lah. Dan seperti schedule kita bulan 1 lah. Kita boleh. Sebab kita berusaha. Lepas tu kita doa, lepas tu kita tawakal. So, good luck. Cikgu menyusun 10 jari. Kalau cikgu ada buat sebarang kesilapan semasa my presentation, semasa kita berkongsi ilmu, kerana cikgu ni manusia kedil je. Semua ilmu yang cikgu bagi ke awak tu adalah daripada Allah semata-mata. Cikgu cuma berkongsi je. So mungkin cikgu bagi awak masa untuk bertanya soalan ke? Macam tu. Siapa nak tanya soalan, boleh tanya kepada Sakina. Cikgu. Ya. I have a friend yang cakap kan kalau for paper 3 kan kita buat eksperimen kat belakang tu. Jadi kan eksperimen. Jadi kan kalau eksperimen tu dia kata ada kawan dia guna cara dia sendiri. Ada yang guna ada ikut buku teks tapi ada yang guna cara dia sendiri. Boleh ke macam tu? Kan cikgu kata, kita sebagai manusia, kita tak mampu nak hafal semua ayat demi ayat kan. Kita kena faham eksperimen tu, lepas tu kita kena
Tulis langkah demi langkah according to experiment to conduct the experiment. So ayat tu bukannya dia tengok sebiji macam buku teks. Oh tidak. Faham eksperimen, you present your way. Your way maksudnya boleh laksanakan eksperimen tu lah. Macam tu. Faham je. Okay, ada lagi yang nak tanya soalan? Okay. Cikgu Sakinah, saya rasa dah tak ada siapa lagi nak tanya soalan. Saya rasa input yang cikgu bagi memang dah sangat padat. Dan sangat kerana meluangkan 2 jam yang sangat berharga ni pada petang hari ni. Cikgu harap semua dapat guna tips dan yang diberikan oleh Cikgu Sakinah tadi. Okay. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Sakinah. Terima kasih cikgu. 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 Biar ikhlas cikgu. Okay. Allah amin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Sakinah. Terima kasih banyak. Cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih amat cikgu. Terima kasih 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 besar cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih lagi besar cikgu. Terima kasih lagi-lagi besar. Terima kasih paling besar cikgu. Terima kasih lagi besar cikgu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Terima kasih 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 cikgu. Baik besar cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih lagi cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu dah live lah. Ada cikgu Hayati ni. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih lagi banyak cikgu. Terima kasih 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 cikgu. Okey, terima kasih semua pelajar. Harap belajar dengan baik-baik. Terima lagi plus cikgu. Baik cikgu. Cikgu baik. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Jai. Terima kasih Jai. Terima kasih Jai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mau. Terima kasih Sabrina. Terima kasih Sabrina. Terima kasih besar Sabrina. Terima kasih Sabrina. Terima kasih Sab. Terima kasih Ikan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you Cak. Terima kasih. Terima kasih. Thank Terima kasih you. Atika. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Hikmah. Terima kasih.
kasih Nazrin. Makan tidur. Terima kasih Farifan. Terima kasih Mau. Terima kasih Morsi. Terima kasih Terima Tuan. kasih. Sama-sama. Terima kasih Mukri. Terima kasih Terima Tot. kasih Azib. Terima kasih Nas. Terima kasih Mukri. Terima kasih Budi. Terima kasih besar Mukri. Sama besar. Mukri. Siapa lagi Azib? Mukri. Terima kasih Atika. Mukri. Tidur je. Terima kasih, terima. Cai. Terima kasih Mukri. Terima kasih Mukri. Terima kasih. Cai. Sama-sama. Terima kasih Mukri. Terima kasih Mukri. Terima kasih. Terima kasih Mukri. Kau diam, Terima kau nak kasih. salah aku. Terima kasih Mukri. Kau nak salah aku, kau diam. Hari ni birthday Mukri dah tu. Oh ya. Husband. Oh, dia akan semua time. Birthday Habis. Weh, dah. Happy birthday Mukri. Happy. birthday. Terima kasih Mukri. Boleh. Habiskan. Siapa yang rekod tu? Asal rekod lagi. Siapa yang